Pengangkutan udara dan air di Malaysia. Okey, topik kecil dia adalah lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Okey, kita akan tengoklah dalam Malaysia ni apa lapangan terbang antarabangsa yang terdapat di Malaysia. Okey, sebelum tu kita tengok dia punya penjelasan di sebelah atas tu. Malaysia mempunyai sistem rangkaian lapangan terbang domestik dan antarabangsa yang lengkap, moden dan juga bertaraf dunia. Okey, maknanya lapangan terbang di Malaysia ni dia ada dua jenis. Yang pertama adalah domestik, yang kedua adalah antarabangsa. Okey, apa beza antara lapangan terbang domestik dan juga lapangan terbang antarabangsa? Okey, lapangan terbang domestik ni dia adalah lapangan terbang yang mana kita gunakan dia untuk bergerak dalam Malaysia sahaja. Contoh dia macam kita naik kapal terbang daripada Johor Bahru, kita nak ke Pulau Pinang. Daripada Johor Bahru nak ke Kuala Lumpur. Daripada Johor Bahru nak ke Sabah. Dari Johor Bahru nak ke Sarawak. Okey, yang tu adalah lapangan terbang domestik. Okey, kalau antarabangsa, yang tu melibatkan sempadan negara lah. Sama ada daripada Malaysia ke China, Malaysia ke Rusia, Malaysia ke Amerika, Malaysia ke Arab Saudi. Okey, yang tu adalah lapangan terbang antarabangsa. Maknanya dia menyediakan penerbangan ke luar negara. Okey, kita tengok lapangan terbang yang terdapat di Malaysia. Okey, yang pertama sekali kita ada lapangan terbang antarabangsa Langkawi yang paling atas sekali dekat pulau dekat dengan negara Thailand. Okey, yang kedua kita ada lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Yang ketiga, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Yang keempat, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 atau KLIA 2. Dan yang keempat, kita ada lapangan terbang antarabangsa Senai. Okey, yang ni semua sekali adalah lapangan terbang antarabangsa yang terdapat di Malaysia. Okey, yang seterusnya, okey, kita ada lagi dua lapangan terbang antarabangsa, iaitu lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Dan yang terakhir adalah lapangan terbang antarabangsa Kuching. Maknanya Sabah ada satu lapangan terbang antarabangsa dan Sarawak ada satu lapangan terbang antarabangsa. Maknanya yang ni dia gunakan untuk keluar negara. Okey, kita tengok info geografi di sebelah atas tu. Okey, kita ada 6 lapangan terbang antarabangsa. Okey, 16 lapangan terbang domestik dan juga kita ada 18 padang terbang. Okey, apa yang dimaksudkan sebagai padang terbang ni? Okey, padang terbang bermaksud dia adalah landasan untuk kapal terbang tu dia berlepas ke udara. Maknanya sebelum dia terbang dia akan bergerak dulu dekat dia punya landasan dengan kadar kelajuan yang sangat tinggi, kemudian baru dia berlepas ke udara. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada tajuk pelabuhan utama di Malaysia. Okey, sebelum tu kita kena tahulah maksud pelabuhan. Okey, pelabuhan merupakan rangkaian pengangkutan yang penting untuk urusan perdagangan. Okey, urusan perdagangan ni dia melibatkan dua benda, sama ada import ataupun ekspor. Okey, import ni dia aktiviti menghantar barangan secara banyak, secara borong daripada negara lain, daripada luar negara seperti China, dia hantar ke Malaysia. Okey, yang tu import. Okey, dan satu lagi kita ada aktiviti ekspor. Ekspor ni kita hantar barangan daripada Malaysia ke luar negara. Kita pasarkan barangan kita lah. Okey, yang seterusnya. Berikut adalah antara pelabuhan yang utama di Malaysia. Okey, dekat Semenanjung Malaysia ni kita ada 4 pelabuhan. Okey, yang pertama sekali kita ada Pelabuhan Kuantan di Pahang. Yang kedua, kita ada Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor. Ketiga, Pelabuhan Kelang di Selangor. Dan yang keempat, kita ada Pelabuhan Pulau Pinang di Pulau Pinang. Okey, kita pergi kepada pelabuhan yang pertama, Pelabuhan Kuantan. Okey, pelabuhan ni menyediakan perkhidmatan pemunggahan,
penyimpanan dan penyerahan bagi pukal kering. Okey, pukal kering bermaksud barang-barang yang kering dalam kuantiti yang banyak. Contoh dia macam pakaian, benda lain macam almari, perabot. Okey, itu barangan kering. Okey, pecah pukal, pukal cecair dan kargo berbahaya. Okey, pecah pukal bermaksud perbuatan membuka petak atau ruang dalam kapal dan pemunggahan kargo. Okey, pukal cecair adalah cecair yang diangkut menggunakan pengangkutan komersial. Contoh dia macam minyak ataupun air. Okey, yang kedua kita ada Pelabuhan Tanjung Pelepas. Okey, yang merupakan terminal kontena paling canggih di Malaysia yang mendapat pengiktirafan sebagai proses compliant port atau Terminal of the Year 2017 dari Global Ports Forum. Okey, yang ketiga kita ada Pelabuhan Kelang yang merupakan pelabuhan utama yang dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontena tempatan dan serantau. Terdiri daripada dua terminal iaitu Northport dan juga Westport. Okey, yang keempat kita ada Pelabuhan Pulau Pinang yang merupakan pintu masuk ke Semenanjung Malaysia, mempunyai perkhidmatan feri dan juga marina. Okey, marina ni dia merupakan pangkalan perahu untuk mereka bersia-sia di kawasan dekat sekitar Pulau Pinang. Okey, yang seterusnya kita ada Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar dan juga Pelabuhan Bintulu. Okey, untuk Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar, okey, pelabuhan ni adalah pelabuhan yang khusus untuk mengendalikan kontena, iaitu hampir 70% operasi kontena bagi seluruh negeri Sabah. Okey, yang seterusnya kita ada Pelabuhan Bintulu. Okey, yang merupakan laluan tunggal ekspor utama negara iaitu gas asli cecair. Maknanya kalau ekspor untuk gas asli cecair cuma dekat Pelabuhan Bintulu sahaja. Tempat lain tak adalah. Okey, yang seterusnya. Okey, untuk topik yang ketiga, pengangkutan awam di Malaysia. Okey, kita ada 3 jenis pengangkutan awam. Okey, yang pertama sekali kita ada pengangkutan awam di kawasan darat. Yang kedua, pengangkutan awam di udara. Dan yang ketiga, pengangkutan awam di kawasan air. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada pengangkutan awam di darat. Okey, kita ada pelbagai jenis pengangkutan awam, antaranya termasuklah bas, teksi, e-panggilan ataupun e-hailing. Okey, e-panggilan ni kita gunakan macam smartphone untuk menempah kereta yang kita nak gunakan. Contoh dia macam kita ada Uber, kita ada GrabCar. Okey, yang seterusnya kita ada jalan kereta api, antaranya termasuklah monorail, KTM komuter, KTM antarabandar, transit aliran ringan LRT, transit aliran massa MRT, KLIA Express, KLIA Transit ataupun ERL, dan juga kita ada perkhidmatan tren elektrik ETS. Okey, untuk pengangkutan awam di kawasan udara, kita ada kapal terbang. Okey, kapal terbang ni kita ada dua jenis, sama ada kapal terbang domestik ataupun dalam negara. Dan juga yang kedua kita ada kapal terbang antarabangsa. Yang ni untuk kita keluar negara lah. Okey, yang seterusnya kita ada pengangkutan awam air. Okey, yang ni kita ada dua jenis, pengangkutan feri dan juga boat express. Kalau macam feri ni dia bergerak dengan kadar yang lebih perlahan. Okey, kalau yang lebih laju kita ada boat express. Okey, kita tengok glosari. E-panggilan. Okey, e-panggilan adalah proses menempah atau memesan kereta, teksi, limosin
atau pengangkutan awam yang lain melalui komputer ataupun peranti bergerak. Kita menggunakan smartphone lah biasanya. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada tajuk yang keempat, faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey, kita ada beberapa faktor, antaranya termasuklah bentuk muka bumi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Tiga, dasar kerajaan. Dan yang keempat, kegiatan ekonomi. Okey, kita tengok faktor yang pertama, bentuk muka bumi. Macam mana bentuk muka bumi ni boleh mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia? Okey, yang pertama sekali kita ada kawasan tanah tinggi. Okey, kalau tanah tinggi, pembinaan jaringan pengangkutan ni adalah sukar dan menelan kos yang sangat tinggi. Jadinya kita jaranglah nak bina jaringan jalan raya di kawasan tanah tinggi sebab biasanya dia memerlukan kos yang sangat banyak untuk kita ratakan tanah dan kita perlukan macam lori untuk mengangkut tanah daripada kawasan tinggi ke kawasan yang lain. Okey, jadi tanah tinggi ni kurang sesuai. Okey, yang kedua kita ada tanah pamah. Okey, tanah pamah ni adalah keadaan tanah yang rata yang mana dia sesuai untuk kita bina jaringan pengangkutan. Sebab apa sesuai? Sebab tanah tu dah siap rata, jadi senanglah kita nak bina jalan raya. Okey, yang ketiga kita ada lembangan sungai. Okey, kalau lembangan sungai, pembinaan jaringan pengangkutan di kawasan berpaya menelan kos yang tinggi kerana kawasan ni perlu ditambak. Ditambak ni maksud dia kita ambil tanah daripada kawasan lain, kita kambus dekat kawasan tu supaya struktur tanah dia lebih kuat. Sebab kalau kawasan paya ni, dia tanah dia macam mudah tenggelam. Maknanya kalau kita bina apa-apa, dia akan jadi mendap. Jadi kita perlu tambak dahulu baru kita boleh bina jalan raya. Okey, selain itu kita perlu juga bina jambatan untuk merentasi kawasan yang berpaya. Okey, yang keempat, kita ada kawasan pinggir laut. Okey, kalau kawasan pinggir laut, dia merupakan kawasan pinggir pantai yang berteluk yang sesuai dijadikan pelabuhan kerana keadaannya yang terlindung dan juga dalam. Maknanya kalau kawasan pinggir laut, dia adalah sesuai untuk kita jadikan sebagai pelabuhan. Contoh dia macam pelabuhan Kelang dan juga pelabuhan Tanjung Pelepas. Okey, yang kedua, kita ada faktor kemajuan teknologi. Okey, macam mana kemajuan teknologi ni boleh mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia? Okey, yang pertama sekali pembinaan terowong smart yang boleh berfungsi sebagai saliran air dan juga laluan kenderaan. Okey, maknanya terowong smart ni yang terdapat di Kuala Lumpur, dia mempunyai dua fungsi. Yang pertama sekali sebagai laluan kenderaan, dia jadi macam jalan raya biasa. Yang kedua, dia berfungsi sebagai saliran air. Okey, saliran air ni dia berfungsi untuk mengalirkan air banjir ke kawasan sungai yang berhampiran. Okey, maksudnya kalau macam hari-hari biasa yang cuaca dia baik, terowong smart ni akan jadi jalan raya biasalah. Okey, tapi kalau masa tu adalah musim tengkujuh, masa musim banjir, terowong smart ni kita akan tutup supaya kereta tak lalu. Dia hanya digunakan untuk mengalirkan air daripada kawasan bandar ke kawasan sungai yang berhampiran. Okey, yang kedua, kita ada pembinaan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Pulau Pinang yang merupakan jambatan terpanjang di Malaysia iaitu sejauh 24 kilometer. Okey, kemajuan teknologi yang ketiga kita ada pembinaan lebuh raya Timur Barat yang merentasi tanah tinggi dan juga sungai. Okey, kawasan ni sebenarnya kita perlu gunakan teknologi yang tinggi kerana lebuh raya ni dia melalui kawasan yang bergunung ganang dan juga kawasan sungai. Okey, yang terakhir kita ada laluan bawah tanah.
bagi projek MRT yang menggunakan teknologi tinggi. Okey, dekat sebelah kiri tu dia ada tulis jaringan jalan raya di Sabah dan Sarawak lebih tertumpu di sepanjang pantai kerana kawasan pedalaman yang bertanah tinggi dan berhutan tebal menyukarkan pembinaan jalan raya. Okey, macam dekat Sabah Sarawak pun dia lebih tertumpu di kawasan tanah rata untuk dia bina jaringan jalan raya. Okey, yang seterusnya, yang ketiga. Okey, yang ketiga kita ada dasar kerajaan. Okey, macam mana dasar kerajaan ni boleh mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan? Okey, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat. Okey, yang kedua kita ada salah satu bidang keberhasilan utama negara NKRA yang bertujuan untuk menambah baik pengangkutan awam bandar. Okey, maknanya dia lebih fokus kepada sistem pengangkutan awam di kawasan-kawasan bandar. Okey, yang ketiga kita ada peruntukan kerajaan sebanyak 55 bilion untuk pelaksanaan projek East Coast Rail Line ECRL yang menghubungkan Lembah Kelang ke pantai timur Semenanjung Malaysia dalam pembentangan bajet 2017. Okey, maknanya kita akan ada kereta api yang menghubungkan antara negeri Selangor dengan negeri Kelantan pada masa akan datang. Okey, yang seterusnya kita ada dasar penswastaan seperti pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan oleh Plus Berhad dan perkhidmatan LRT serta bas oleh Prasarana Malaysia Berhad untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan di Malaysia. Okey, yang keempat kita ada kegiatan ekonomi. Okey, macam mana kegiatan ekonomi ni boleh mempengaruhi jaringan pengangkutan? Okey, jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat sumber mineral seperti Kertih dan juga Bintulu untuk memudahkan kerja penghantaran bahan mentah, pemprosesan dan juga pemasaran sumber petroleum ke tempat lain. Okey, maknanya bila kawasan tu ada sumber, kawasan tu akan memerlukan sistem jalan raya untuk dia hantar sumber bahan mentah ke kilang untuk diproses. Kemudian daripada kilang tu, kilang akan menghasilkan produk dan kilang memerlukan jalan raya untuk dia pasarkan produk yang telah siap. Okey, yang kedua, jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian untuk memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil pertanian. Okey, maknanya bila kita ada kawasan pertanian, contoh macam kita ada kawasan padi dekat Alostar, kawasan ni memerlukan sistem pengangkutan yang baik kerana bila kita ada pertanian, kita memerlukan jaringan jalan raya untuk menghantar hasil pertanian ke kawasan kilang-kilang yang berhampiran. Okey, yang ketiga, kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan juga perlombongan mempunyai jaringan pengangkutan yang padat. Contoh dia macam Lembah Kelang, Georgetown dan juga Ipoh. Okey, maknanya dekat sini bila kawasan tu banyak kegiatan ekonomi, maknanya dia punya jaringan jalan raya akan jadi lebih banyak, lebih padat. Kerana dia mempunyai kawasan yang sangat ramai penduduk. Jadi dia memerlukan jaringan jalan raya yang lebih baik. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita akan melihat kepentingan pengangkutan darat, udara dan juga air di Malaysia. Okey, yang pertama sekali kepentingan pengangkutan darat. Pengangkutan darat ni contoh dia macam lori, bas, kereta. Okey, dia punya kepentingan yang pertama adalah membawa penumpang dan juga barangan. Okey, memudahkan mobiliti penumpang. Mobiliti ni adalah pergerakan penumpang dan mempercepatkan proses mengangkut bahan mentah ke kilang ataupun pasaran. Okey, maknanya bila dah ada sistem pengangkutan darat ni, dia memudahkan kita untuk mengangkut bahan mentah contoh macam padi
ke kilang. Kemudian daripada kilang dah siap beras, mudah untuk kita pasarkan ke tempat-tempat yang lain disebabkan adanya jalan raya dan lebuh raya. Okey, sebagai contoh kita ada lebuh raya utara selatan. Okey, kepentingan yang kedua, membangunkan bandar satelit. Okey, apa itu bandar satelit? Okey, bandar satelit ni adalah bandar yang menyokong bandar raya berhampiran dan sesuai dijadikan kawasan kediaman dan perindustrian. Okey, maksudnya bandar satelit ni dia adalah bandar yang terletak berhampiran dengan bandar utama, yang mana bandar ni dia menyokong bandar utama tersebut. Contoh dia macam kita ada bandar Petaling Jaya yang menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur merupakan bandar utama dan Petaling Jaya ni dia menyokong, contoh dia akan menyediakan kawasan kediaman dan juga kawasan perindustrian kepada kawasan Kuala Lumpur. Okey, contohnya dekat sini dia membangunkan bandar satelit melalui kita ada jaringan jalan raya, LRT dan juga komuter. Maknanya daripada bandar satelit nak ke bandar utama, kita ada jaringan jalan raya, LRT dan komuter. Okey, kemudian yang ketiga, mempertingkatkan darjah ketersampaian. Okey, darjah ketersampaian ni bermaksud kemudahan kita untuk sampai ke sesuatu tempat. Okey, biasanya kalau macam kawasan pedalaman, dia punya darjah ketersampaian dia adalah rendah. Contoh dia macam Gerik di Perak dan juga Jeli, Kelantan. Okey, dua kawasan ni merupakan kawasan pedalaman, tapi bila dah ada sistem jaringan lebuh raya timur barat, kawasan ni mudah dihubungkan dengan kawasan lain. Jadi dia punya darjah ketersampaian dia akan jadi lebih baik ataupun lebih tinggilah daripada sebelum ni. Macam sebelum ni mungkin ambil masa yang sangat lama untuk kita sampai ke Jeli, tapi bila dah ada lebuh raya timur barat ni, bila kita nak ke Jeli tu dia mengambil masa yang lebih singkat. Okey, yang keempat, meningkatkan sektor perniagaan. Okey, macam mana kepentingan pengangkutan darat ni boleh meningkatkan sektor perniagaan? Okey, kita ada perkhidmatan kereta api kargo oleh KTMB, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, yang dapat meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan. Okey, maknanya daripada perkhidmatan KTMB ni, dia boleh mengangkut barangan-barangan daripada kawasan bahan mentah ke kawasan kilang yang mana dia memudahkan urusan perniagaan. Okey, seterusnya kita ada perkhidmatan tren kontena, tren kargo, konvensional dan juga land bridge cross border yang menghubungkan pelabuhan di semenanjung Malaysia dengan pelabuhan di Thailand. Okey, yang kelima, kepentingan pengangkutan darat adalah pembangunan wilayah koridor ekonomi, yang mana bila kita membangunkan wilayah koridor ekonomi ni, dia menarik pelabur asing dan memberi tumpuan kepada pelabur tempatan. Contohnya kita ada wilayah ekonomi pantai timur ECER, Sarawak Corridor of Renewable Energy SCORE dan Sabah Development Corridor SDC. Okey, yang seterusnya adalah membangunkan kawasan sekitar, pembinaan pertempatan baharu dan memajukan kegiatan ekonomi. Contoh dia pembangunan bandar baru nilai akibat pembinaan lebuh raya antara Kuala Lumpur dengan Seremban. Maknanya bandar tu akan naik semakin berkembang bila ada lebuh raya antara kawasan Kuala Lumpur dengan Seremban. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua kita lihat kepentingan pengangkutan udara. Okey, antaranya adalah menggalakkan integrasi nasional. Okey, apa maksud integrasi nasional? Okey, integrasi ni bermaksud kesatupaduan. Nasional ni adalah peringkat negara lah ataupun peringkat satu Malaysia ni. Maknanya dia menggalakkan perpaduan antara kawasan dalam negara, contoh antara Sabah dengan Semenanjung Malaysia,
Sarawak dengan Semenanjung Malaysia. Disebabkan kita berpisah antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak dengan lautan, jadi bila kita ada sistem pengangkutan udara, dia punya integrasi tu akan jadi lebih baik. Okey, berbanding kalau masa dulu kalau kita tak ada kapal terbang, mungkin kita punya perhubungan tu agak susah. Okey, yang kedua, meningkatkan darjah ketersampaian. Okey, apa maksud darjah ketersampaian? Okey, darjah ketersampaian ni maksud dia kebolehan untuk kita sampai ke sesuatu destinasi. Okey, kalau darjah ketersampaian kita rendah, maksud dia kawasan kita tu macam jauh daripada tempat bandar utama. Okey, kalau darjah ketersampaian tinggi, kawasan kita ni mungkin dekat dengan kawasan bandar lah. Okey, kemudian bila adanya sistem pengangkutan udara, darjah ketersampaian tu akan jadi lebih tinggi. Sebabnya bilangan masa untuk kita sampai ke sesuatu destinasi akan menjadi lebih singkat. Okey, kita tengok huraian dia, membawa penumpang, mengangkut barangan, menggalakkan pelancongan serta menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar. Maksudnya kawasan pedalaman dengan bandar akan mudah berhubung dan menjimatkan masa perjalanan. Okey, sebab bila ada sistem pengangkutan udara ni, masa yang kita perlukan untuk sampai ke sesuatu destinasi akan jadi lebih singkat. Okey, kita pergi kepada kepentingan pengangkutan air. Okey, yang pertama sekali adalah menghubungkan kawasan pedalaman. Yang ni lebih kepada kawasan negeri Sabah dan juga Sarawak. Contoh dia, kita ada Sungai Rajang di Sarawak dan juga Sungai Kinabatangan di Sabah, yang mana kita banyak menggunakan sistem pengangkutan air untuk berhubung antara kawasan bandar dengan kawasan luar bandar. Okey, yang kedua, membawa penumpang dan juga barangan. Contohnya Sungai Tembeling, Pahang untuk kita bawa pelancong ke kawasan Taman Negara. Okey, kalau bawa barangan, kita ada contoh dia macam perkhidmatan feri Labuan Menumbuk dekat Sabah dan juga perkhidmatan bot seperti ke Pulau Tioman, Pahang dan juga Pulau Langkawi di Kedah. Okey, kepentingan pengangkutan air yang ketiga adalah mengendalikan urusan perdagangan. Okey, pengurusan perdagangan import dan juga ekspor dengan negara luar, contohnya seperti kita ada Pelabuhan Kelang di Selangor, yang mana pelabuhan ni dia menguruskan aktiviti import dan juga ekspor. Sama ada kita nak hantar barang ke luar negara ataupun kita nak beli barang daripada luar negara. Pelabuhan kontena Teluk Sepanggar dekat Sabah dan juga Pelabuhan Kuching di Sarawak. Okey, kos pengangkutan akan jadi lebih murah serta penyediaan ruang kargo yang luas bagi mengangkut barangan pukal. Okey, maknanya dekat sini kita punya kos untuk pengangkutan air adalah lebih murah berbanding pengangkutan lain seperti pengangkutan udara. Okey, itu sahaja untuk bab yang kelima. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.